keluarkan suara, maka kita boleh berbual dengan dia. Memang tidak dapat dinafikan, memang ini adalah benda yang berlaku daripada zaman baginda Nabi SAW lagi sampailah kepada hari ini. Dalam proses pengubatan, jadi mukadimah dia, dalam proses pengubatan, seringkali jin ini dia minta bukan-bukan. Ada kes baru ni di Bukit Beruntung, di apartmen Anggrek Bukit Beruntung. Bila buat rawatan, tiba-tiba dia bercakap, budak kecil, budak lebih kurang 12 tahun, tapi bercakap dengan suara yang sangat besar, suara lelaki yang sangat besar. Minta beras, minta jagung, serba kuning, nak dikuningkan semua ni. Yang herannya, kita berikut, bila kita ikut, bermaksud kita bagi dia menjadi lebih kuat. Dan dia tak lari daripada situ. Dia kata, tak apa, saya nak keluar lah ni, saya nak keluar ni, bohong. Maka, perlu kita ingat, bahawa jin ni dia boleh memesongkan kita, dia boleh minta yang bukan-bukan. Maka setiap permintaan jin, tolong jangan layan. Tolong jangan layan, sebab itu boleh menyebabkan benda lain lagi. Yang satu pesan, kalau orang kena rasuk, jangan pegang ni kuat-kuat sangat, lebam-lebam je. Ada orang pegang, kita dekat pegang je, halau. Sistem orang Melayu dulu menghalau lah. Dia pakai sebab tu, bum, cik tak ada apa, kawan tu yang sakit. Tak disuruh dalam agama. Disuruh dalam agama adalah pegang dari elok supaya dia tak buat yang bukan-bukan. Kemudian bacalah sesuatu yang supaya dia dapat dengar dengan ayat-ayat Allah SWT. Tak payah sebat dia. Ya, kalau perlu dia dapat minum ketika itu, siramkan mukanya atau beri minum dengan air zam-zam. Itu suatu rawatan yang paling mudah ketika kita tak berjaya apa-apa nak baca. Dan orang lain kena rasuk, kadang-kadang Allah baca tak dapat. Allah la ilaha illa aku pun tak dapat. Bukan awak merasuk, orang lain kena rasuk. Tapi dia menjadi tak tentu hala. Maka rawatan yang paling mudah ketika itu adalah baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kuat-kuat di sisinya. Dan berhenti minum air zam-zam ataupun basuh muka dan kepala dengan air zam-zam, insya-Allah. Itu cara yang paling mudah sekali. Itu mudah, sangat mudah. Dan jangan buat tawar-menawar dan perhitungan dengan jin, sebab dia penipu paling besar sekali. Kita dah mengaji dulu kan, Ifrit adalah penipu paling besar sekali. Jadi dia tak payah dia nak tawar-menawarkan dan sebagainya, itu tidak perlu. Dan kita perlu bertegas dalam hal ini bahawa wahai jin, kamu adalah golongan lain, aku adalah golongan lain, pulanglah ke tempatmu, aku akan berada di tempat aku. Seperti mana yang Allah perintah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tidak ada kompromi dengan jin. Okey, apa pandangan ulama? Ulama mengatakan ada berbagai-bagai pendapat, sama ada dia kontra maupun dia pro, iaitu membicarakan ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi SAW yang tentang rasukan ini. Dan tidak boleh kita nafikan kerana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan lantaran penyakit gila atau lantaran kerasukannya itu. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 275 menunjukkan bahawa Allah kata orang yang amal riba. Dalam Quran cerita dalam bab orang yang amal riba ni 278 279. Allah kata bahawa siapa-siapa yang tidak meninggalkan amalan riba, maka Allah dan Rasul akan bersama dengan dia. Itu besar oleh riba. Sangat besar sekali. Kita bahaya, sangat-sangat bahaya. Jadi apa keadaan orang yang amal riba di dunia? Allah kata dia nanti akan bangun yub'atsuna pada hari kebangkitan nanti. Maka berdiri dia tu kenal sebab dia berdiri dalam keadaan terhoyong hayat, berdiri dalam keadaan seperti orang yang kerasukan syaitan. Maksudnya ayat menyebut kerasukan syaitan, bermaksud memang boleh kita itu dirasuk oleh syaitan. Ini gambaran jelas yang Allah kata. Dan dalam hal ini kita ingat bahawa riba ni bukan kata masalah peribadi sahaja.
Riba ini adalah masalah Islam sejagat. Dia menghancurkan ekonomi Islam sejagat. Sebab tu orang Islam tak dapat bangun dengan rahmat Allah pada hari ini, disebabkan dikelilingi dengan riba. Itu riba, ini riba dan sebagainya, sangat-sangat bahaya. Okay? Jadi ayat ini menjelaskan bahawa Allah kata dia akan bangun seperti mana orang rasukan syaitan. Jadi bermaksud sini Allah katakan bahawa orang boleh dirasuk oleh syaitan. Rasukan syaitan ada dua. Satu, rasukan membuat dia lalai daripada menerima Allah. Lalai daripada beribadat. Okey. Solat duha, pukul berapa? Kita kata pada pukul 8 sampai pukul 12.30. Itu time dia. Lebih kurang kalau ikut sekarang ni 7.28, 7.34 lebih lah. Mula daripada itu sampai pukul 12.30. Panjang masanya. Tapi Nabi buat berapa? Sampai 12 rakaat. Kita satu rakaat. Panjang tak panjang? Syaitan ni dia rasuk dengan gaya apa? Melalaikan kita daripada beribadat, melemahkan kita dalam beribadat. Jadi itu satu. Dan satu lagi, rasuknya adalah dengan menguasai minda kita. Dia masuk dalam otak kita dan dia buat kita menjadi leka dan tidak boleh kawal diri, dan dia menguasai kita. Ini dua rasukan yang perlu kita jaga. Sebenarnya yang paling buruk adalah rasukan pertama. Rasukan buat kita lalai, yang ni paling jahat. Rasukan mental ni tak ada masalah, sebab walaupun kita nampak dia sakit, dia dirasuk, tapi dia tak berdosa. Tapi rasukan yang orang tak lalai, yang orang lalai tadi, dia lebih dosa. Sebab dia masuk, buat lalai, masuk, buat lalai, masuk dan ikut. Akhirnya apa? Bila kita lalai, semakin rosaklah hati kita. Semakin rosak hati. Kita tengok cerita Hindustan. Dia tu pagal je. Teman-teman perempuan. So, dalam cerita tu dia sebut apa? Dil to pagal hai, dil diwana hai. Dia kata gitu. Ya. Jangan biar hati jadi gila, jangan biar hati jadi bodoh. Bila hati gila, maka orang pun jadi gila. Yang tak pernah rasa simpati dengan orang, tak pernah kesian dengan orang, dia jadi gila. Bila hati bodoh, maka orang pun jadi bodoh. Jadi pastikan hati elok, insya-Allah syaitan tak boleh masuk. Jadi bersihkan hatilah. Ibnu Katsir berkata, orang yang makan riba itu mati tidak bangun dari kubur mereka hari kiamat, melainkan seperti bangunnya orang yang ditampuk syaitan atau dikuasai jin. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahawa orang yang makan riba, dia bangun besok tergolong ayam, tak tentu ada, tak tahu arah tujunya. Maka itu petanda bahawa di dunia hari itu dia riba. Sangat bahaya. Lah ni kita beli kereta riba di rumah, riba di motosikal, confirm riba. Beli motosikal confirm riba, sebab itu kredit company. Mana ada bank nak bagi finance motosikal sebab tak untung. Bank Islam pun tak nak. Bank Islam tu dah nama dia bank Islam, tapi dalam tak ada berapa Islam sangat. Untuk fikir untung ada. Pantang kita kena sikit. Mana ada pinjaman Islam apabila awak ni tiba-tiba awak dah bayar 5 tahun pinjaman kereta, baki dia 2 tahun lagi. Katalah kita pinjam 7 tahun, dah bayar dah 5 tahun. Masuk tahun ke-5 selesai bayar, tak pernah tertinggal. Masuk tahun ke-5 tiba-tiba company bankrupt atau suami kena buang kerja dah dan sebagainya, dia tak ada kerja. 6 bulan tu kau 4 bulan tak dapat bayar atau 5 bulan tak dapat bayar, apa bank Islam ubah? Tarik kereta. Itu kan orang Islam dengan itu. Dia tak boleh tarik kereta tu. Sebab dia kena bicara daripada saat beli. Depositnya berapa, bulanannya berapa. Dia kena kira sampai tempoh 5 tahun yang dibayar. Berapa total. Sepatutnya kalau ikut muamalah Islam, dia kata ambil balik. Kalau dia nak ambil balik kereta tu boleh? Boleh. Dia ambil dengan duit yang kita dah bayar dulu tu. Kira ada baki dengan bayar balik dengan kita. Sekarang ni, udah dia ambil, dia lelong kita, dia nak hantar surat lagi. Ada baki RM12,000. Udahlah cerita dia ambil. Bayaran yang sebelum tak dikira. Nampak je. Kadang-kadang orang guna nama Islam banyak. Awak pergi mana-mana sekarang, kadang-kadang ustaz-ustaz datang ceramah, bukan ustaz ni tak masuk ustaz ni. Ustaz-ustaz datang ceramah bawa air. Kan? Bawa air. Sesinya kata datang air. Apa? Air anugerah ke, air apa ke, itu ini lah. Air ni kan kita beli berapa harga ni kalau setiap satu? RM20 lah kira-kira.
Dia datang, dia fikir dia elok. Dia kata, hubung nama company dia. Jual RM12. Kenapa dia RM12? Sudah dibaca 30 ribu Quran. Ini bagus untuk pembacaan Islam. Dia kata. Yang kau baca, kau tak boleh baca. Tak boleh berniaga atas ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Awak berniaga hari boleh nak sini 20 sen. Nak lebih sikit sini setengah boleh lah. Tapi macam mana boleh jual RM12? Satu orang laku. Kita lah orang laku. Baru ni, seorang ustaz datang. Doktor begitu. Ustaz tu je. Saya nak beri konsol. Ustaz tu je. Apa dia? Minyak wangi. Dia kata, siapa beri minyak wangi? Celek ni kat sini. Celek ni kat sini. Satu betul kan RM50 tu kecil je. Celek ni kat sini. Confirm dia tak datang. Ada ke situ lah. Saya kata, confirm tak datang. Sebab awak pun dah setan. Mana Islam mengajar itu? Islam mengajar, Nabi kata apabila kamu merasai bahawa datangnya syaitan, maka cara untuk menentangnya a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Nabi tak kata ni wangi bulu, senang betul lah. Tu. Niaga untuk tak? Niaga untuk ustaz. Kalau ustaz ni ustaz tu lah. Sebab siapa bagi untung? Kita lah bagi untung. Awak kalau tegak ni nak buat air penawar tak payah buat sebab air dah memang tawar. Tak payah buat lagi. Kalau sudah teringin, ni kita tak sihatkan, tak sihat. Ambil air bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah aku dengan kemampuanmu ya Allah kerana kau maha penyembuh. Minum, tinggalkan sikit tapak tangan, basuh muka, basuh kepala. Allah Rabbi. Tak payah cari, tak payah pergi beli yang bukan-bukan sebab dia orang mengatakan. Saya sebut dekat radio Aikin hari Isnin pukul 2.30 petang. Jangan bercakap tentang pengobatan Islam kalau kita tak faham. Sebab takut kita menipu orang dan berniaga di atas ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat takut. Jadi kita takut apa ya? Takut orang yang faham agama besok masuk neraka. Lama ni orang faham agama itu. Orang biasa-biasa, orang Kristian pun tak juga lah. Sebab dia main ngaji je. Dia main ngaji. Yang ustaz tu jual, kami beli, dia jalan lah tu. Ustaz tu suruh beli. Kena habis. Dia sebenarnya, jangan kata doa orang lain mujarab tak. Doa kita adalah doa yang paling mujarab kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi sebab kita tak dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau tak dekat, hanya doa je lah. Jadi jangan harapkan perbuatan orang lain. Contoh ya, malam saya di puncak niaga. Ya, puncak niaga, dia berani puncak sekarang. Dia berani di puncak. Kemudian ingat ya, bila mati, seseorang mati, maka apa yang dibuat? Apa yang dibuat? Anak panggil orang masjid buat tahlil. Yang mati siapa? Mak bapak dia. Asal kau panggil tu imam? Tu imam tak ada kena mengenal orang bapak. Tu imam umur bapak orang bopeng. Tak ada kena mengenal orang tu. Akhirnya siapa yang pergi kena tahlil paling banyak? Rezeki masjid, rezeki surau. Besok yang masuk neraka, rezeki masjid lah. Yang ramai dalam neraka itu rezeki masjid dengan rezeki surau. Kenapa? Si mati tinggalkan harta itu harta anak yatim. Malam tu awak beri makan lagi. Siapa yang banyak makan dari anak yatim? Rezeki masjid lah. Orang yang lain tak ada ni. Pergi tahlil Allah tak ada. Kita lah rezeki masjid. Masuk saya. So, ya, jadi jangan macam itulah. Sebab itu bila kita sambung maulid kan, maulid. Bercakap benda apa je, faham tak faham juga. Ya, berharap, sini berharap ada. Jangan berharap satu ringgit musik tak. Bukan salah berharap tu, tapi berharap dah dengan nilai faham. Ini kita tak. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Habis satu pusingan, dia balik, faham tak faham? Nehi. Dia tak faham. Balik tu, apa lagi? Makan je lah. Sebab menu utamanya kambing. Tak ada apa-apa. Kita sambut yang maulid, tapi kita buat beramal tak ikut hadis Nabi SAW. Takut. Tak cukup punya tu, kumpulan merhaban datang pula. Selawat tak cukup, kumpulan merhaban tak datang.
Anta syamsun, anta badrun, ya marhaban. Tapi orang marhaban daripada kecil sampai ke pencing, sampai mati, dia pun tak faham bisikan orang marhaban. Sebab itu nilai dia adalah apabila datangnya maulid, cari rasa cinta kita kepada Nabi dengan teknik apa? Orang Melayu kan kata tak kenal maka tak cinta. Kenal-kenallah dulu, baru dapat. Kan ya? Jadi nilai dia adalah kita nak faham apakah yang kita lakukan ini tepat berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi menyebut di dalam Allah Ta'ala menyebut dalam firman-Nya surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 31. Ya. Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad pada siapa? Pada kita. Barang siapa yang kata dia kasih pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ya, ikut Nabi SAW. Siapa-siapa yang fattabi'uni yuhibbukumullah, siapa yang ikut Nabi dia dapat kasih dan sayang Allah, maka sembuhlah penyakitnya. Fattabi'uni, siapa yang ikut Nabi lagi, wa yaghfir lakum dhunubakum, akan diampunkan semua dosanya. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi dapat kat kita perubatan Melayu buat apa? Ayat pengasih. Tu surah tu jangan pakai, dah beritahu macam ni. Terus jangan pakai. Isteri bila dia kata dia ada masalah, pergi jumpa dengan ustaz tu kata guna ayat ni. Panggil balik laki awak. Panggil macam mana ustaz dia ada? Mana nak panggil? Tak payah pakai SMS, ambil gambar, tak hang gambar. Lepas tu duduk, ngadap dia duduk. Ngadap gambar, bukan ngadap dia. Ngadap gambar. Tunjuk jari ni, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Tunjuk tu. Fattabi'uni. Jangan dia pakai jari tu. Ikuti aku. Tak kata dia. Nampak? Ini adalah satu dosa yang sangat besar kerana menyalahgunakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah untuk buat air pengasih atau ayat pengasih apa sahaja, masak di sedap-sedap, elok dah lagi. Siapkan baju dia elok dah lagi. Mana ada lelaki tak kenal dia nampak isteri dia buat persiapan dengan dia elok-elok dia. Mana ada lelaki yang gila nak marah bila suami isteri buat cemodok lembut elok. Elok begitu. Tak ada cemodok macam dulu balik gigi pun macam dia. Dia marah sebab dia pun pakai gigi. Ini nikmat yang ada. Kenapa fikir bukan-bukan? Jangan fikir bukan-bukan. Dalam perubatan Islam, kita berdiri atas fakta ilmiah. Ya, atas fakta ilmiah. Bukan berdasarkan kepada angan-angan. Jampi, panggil, masuk dapat. Gitu. Kalau itu, senang aja lah. Jangan tengok mana-mana berkenaan, dia tunjuk dapat dari orang. Tapi kena beritahu dulu yang belum kahwin tu. Kan, dia tunjuk. Senang, jadi dia ikut tu, dia pergi beruntung. Sebab ustaz ada 3 uji kosong. Masalahnya, ya. Jadi cerita dia adalah tidak ada ayat pengasih sedemikian. Okay. Yang ada ayat pengasih adalah waktu nak masak, Bismillahirrahmanirrahim, punya ibadat aku dengan Allah Ta'ala ni sudah. Tak payah baca-baca, senang bunyi aku, ibu ni. Belajarlah kepada fakta ilmiah, jangan guna benda yang bukan-bukan. Kita mengaji dalam internet, sampai kau mengaji dalam internet. Ustaz, saya nak tanya, Ustaz dalam internet, saya baca 100 hari tanda-tanda kematian. Ya, ada 100 hari tanda-tanda kematian dekat berikat kita 40 hari tanda-tanda kematian. Dekat bahagian ulu hati ni bila berasa sujud, ikut lagi lah, sujud. 7 hari kematian dia mula, macam-macam lah mula. Sampai lah gini-gini. Hukum itu adalah satu pembohongan dan pendustaan. Tidak ada satu hadis pun yang menceritakan benda-benda yang berbicara itu.
kecuali manusia itu berbohong. Sebab tu kata Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya, paling berat adalah amanah, paling ringan adalah dusta. Sebab dusta ada di mulut je, senang je kalau tak bohong. Paling jauh adalah neraka, tapi kita berlumba-lumba nak cari neraka. Paling jauh. Paling dekat adalah mati. Sejak ini mati tak? Mati kalau dia sampai waktu mati. Maka paling senang, paling mudah adalah, atau paling ringan adalah bohong. Jadi hari ini bohong kata sangat-sangat bahaya. Oleh itu kita harus belajar. Saya nak bagi faham, saya sebenarnya bukan nak mengajar perubatan agama saja, tapi perubatan yang bertepatan mengikut Quran dan Sunnah. Kita tak nak berangan-angan macam orang lain ambil air tuang masuk dalam periuk nasi laki, ambil air simpan, campur dalam air sejuk anak-anak dalam tepi air ke. Tak ada. Kalau air ni sangatlah berbau, sangatlah memberi kesan, kita tak payah baca sikit-sikit, ramai-ramai kita pergi makanan je baca. Duduk keliling umpangan, seorang yakin kalau fikir berapa ramai tak? 3,000. Oh, 5,000 ayat Yasin sudah penuh. Semua orang buka pack dapat air sifat. Allah bagi akal, tolonglah fikir sikit. Mana mungkin. Ini dah, adik-adik ni, awak ni tahu pasal duit. Ni, air. Semua budak tu air je. Bukannya pandai. Nak bagi dia pandai, suruh dia solat, sebelum pergi sekolah, solat. Pergi sekolah elok-elok. Nanti hantar tuition. Itu dah tak ada. Tapi kalau cakap minum air kembung je, sihat. Jadi kesian balik, kenapa dia jadi kembung? Mak semua dia semua jangan. Saya bangun ni follow dengan Dr. Syafi'i, apa ni, YB Azminali pun ada itu. Saya cerita bahawa manusia perlu kembali kepada kesempatan Quran dan hadis. Itu tunjuk je, sangat jelas. Tapi sayang kita tak ikut hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula berkata, pemakan riba nanti akan dibangkit pada hari kiamat seperti orang gila yang dicekik lehernya. Udahlah dia gila, tapi kemudian malaikat cekik lagi lehernya. Itu orang yang amal riba. Jadi kita jangan ambil untung yang pelik-pelik ya. Contoh, awak jual khidmat, orang ni jual khidmat, kita nak pergi bank tukar duit shilling. Orang ni kata, akak tolong tukarkan shilling saya sekali, RM100. Boleh. Tapi kau kena bayar RM10. RM10 itu adalah riba. Allah uji kita. Sikit saja, bukan uji banyak, sikit saja. Tapi kita terpesona dan kita menyimpan jalan menuju ke an-naru jahannam. Itu sangat bahaya, Allah uji kita. Pendapat kebanyakan ulama bersetuju mengatakan jin boleh merasuk dan mengganggu otak manusia, bahkan boleh menyakitkan tubuh manusia dengan izin Allah, seperti yang diutarakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Maka jelas dalam jumhur ulama kerasukan boleh berlaku. Yes, kerasukan boleh berlaku. Tapi ada ramai orang tak percaya ni, asyik saja buat saya. Tapi saja buat tu ada. Saya pernah jumpa pukul 3 pagi. Ya, malam tadi tu ada orang dari pukul 3 pagi tapi mak saya di situ. Orang kampung mati. Ya, ada kadang-kadang pukul 3 pagi orang dari pusat, cepat. Ini dia kena hijrah, kena rasuk. Kita pukul 3 pagi duduk mimpi elok, yang cantik. Ya. Pergi juga, kemudian pergi tengok dia meracau-racau lah, meracau gitu-gini apa semua lah. Macam-macam lah. Orang, perempuannya bila kita pegang ibu jari dia, cuba baca ayat-ayat tertentu untuk pesan sama ada membetulkan dia gangguan atau dia yang mengganggu jadi dia sendiri. Ataupun dia saja nak cari keprihatinan daripada suami yang selama ni tak prihatin. Dia lama ni suami tak kena tanya apa khabar, tak tanya sihat ke, baju burung dah berapa lama tak beli. Suami tak kena tanya, akhirnya dia stres. Jadi dia cuma nak cari prihatin suami tu. Akhirnya apa? Kita baca ayat itu dan kita kesan bahawa tak ada gangguan. Kita boleh kesan ya, ada dalam beberapa keadaan yang paling senang adalah ibu jari dan juga kening. Ya, di bahagian kening sangat mudah kesan. Kesan sama ada dia gangguan ataupun dia sendiri mengganggu diri dia sendiri lah. Okay, bila kita dapati bahawa tak, tapi saya tak boleh tahu dengan suami dia kata dia
Saya pergi baca pelan-pelan kat dia, sudahlah. Sudahlah, tak faham. Nantilah kita ikut kalau cerita Ustaz, kita boleh nasihat. Hello. Rupa-rupa dia memang betul. Lepas tu dia cerita, dia kata Ustaz, saya bukan saja hadir, tapi hadir lah nak buat dulu. Sebab cerita semua dengar, cakap semua dengar. Dia boleh buat benda lah. Masa isteri cakap, faham tak? Ingat ada hal nak cakap dengan abang ni. Suami dia baca paper. Ada kat dia lah abang tengok. Ini suatu perangai yang sangat tidak baik. Dia fokus pada tempat lain dan dia kata dia semua. Ya, ini adalah satu perangai tak baik dan ketika itu suami berdosa kerana dia menafikan khutbah terakhir Nabi. Nabi kata layanilah isterimu dengan lembut dan beri haknya. Haknya ketika itu adalah suami mendengar apa yang isteri nak cakap. Haknya. Dia boleh tuntut hari kiamat besok. Ya, jadi bila kita tengok nampak rupa-rupanya betul suami dah tak ambil berat lagi dah. Langsung tak ambil berat. Urusan rumah tangga, dia pula kerja. Bila kerja ni kan urusan rumah tangga semua lebih kerja dan tu anak kita bekal tu. Yang tak nak pergi nursery tu. Ya, kemudian berikan apa-apa yang takut. Suami dah pergi dah. Dia tengok dia asing-asing, lepas tu dia pergi kerja. Tengah hari dia telefon tempat jaga anak okey dah makan ke belum, anak demam ke tidak. Okey, dia ambil berat. Petang dia balik, dia ambil. Suami tak ambil, walaupun dia dari awal. Nampak nampak dia jadi semakin berat, semakin berat. Dan dia kerja. Akhirnya gajinya bayar kereta suami. Gajinya bayar bil PNB. Biasa je. Gajinya bayar tiket anak. Semua dia punya. Akhirnya dia jadi beban. Dia jadi beban Sebab itulah dia cuba cari perhatian suaminya. Jadi kita kena faham lah. Bukan semua orang sakit itu sakit sebenarnya. Bukan semua orang sakit itu sakit. Jadi hati-hatilah. Kadang-kadang benda ini adalah benda peringatan kepada kita. Seterusnya, gejala pingsan ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ataq bin Abi Rabbah, mahukah aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita bakal ahli syurga Allah? Maka aku berkata, Ibnu Abbas kata, dah pasti aku nak tengok bagaimana rupa bentuk ahli syurga ni, orang perempuan ahli syurga ni. Maka sesungguhnya sebenarnya ada seorang perempuan berkulit hitam. Disebut dalam hadis kulit hitam, wanita kulit hitam. Hitam sungguh. Kita lah Ustaz. Ustaz hitam juga tapi hitam Tuhan dia. Dia tu hitam sungguh. Hitam tak campur langsung lagi. Dia tak sungguh. Dia hitam bertemu Nabi SAW. Ingat bangsa Arab kalau keturunan Badui yang negro tu hitam sungguh. Macam Afrika belakang tu. Jadi dia datang bertemu Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, aku ni ada penyakit. Selalu bila datang penyakit itu, ada penyakit apa? Ayyan penyakit dia. Kita datang tambah meroyan. Penyakit itu adalah hadis dia ayyan. Ayyan ini penyakit kemurungan yang menyebabkan kepada hilang kawalan minda. Dia dirasuk. Itu ayyan. Orang perempuan yang kena meroyan sebab apa? Yang pertama, dia kehilangan darah banyak. Dan darah ni suka disedut oleh jin. Dan yang paling berat sekali adalah lelaki yang hantar balik kampung. Itu paling berat sekali. Lelaki hantar balik kampung. Lelaki suka-suka masuk kat sini. Itu yang stres tu jadi ayyan tu. Yang lain-lain tak ada masalah. Itu masalah apa? Masalah perasaan. Perasaan dia terkait dengan mental. Bila kait dengan mental, maka dia akan jadi tak tentu hala. Saya berubat seorang anak darah, tunang dia mati. Tahu saja, tunang mati aksiden, dia jadi tak kelar kabut. 2 minggu lepas, hujan lepas, dia buka baju, buka seluar apa semua, dia lari kena hujan. Ustaz terpaksa dah PMB juga. Ustaz tak ada nak PMB. Tapi kena lah PMB juga. Bapak-bapak dah ngadu dengan Ustaz. Buat-buat kejam je lah masa. Macam mana? Kita bawa lah ke sini, kita hujan apa. Tapi sebenarnya dia bukan sakit. Dia bukan sakit. Tetapi dia cuba nak lepaskan apa yang ada dalam tubuh badan itu. Dengan gaya lepasan yang tak tepat mengikut agama. Patutnya dia panggil orang yang faham dan bercerita. Ingat.
jangan simpan sesuatu yang berat dalam hati dan otak. Kalau simpan berat, akhirnya dia akan meletup dan kita lebih sakit lagi. Ajak kawan lah cakap, kawan yang percaya. Yang kawan percaya cakap hari ini kita satu Kristian lagi. Tak boleh. Kalau tidak mengadu dengan ustaz-ustaz, dengan ustaz-ustaz, ya, untuk attendance dengan ustaz. Tanya ustaz, saya ada masalah ini, insya-Allah jawapannya akan mudah dapat. Kita akan jadi lebih tenang. Kalau tanya orang yang tak ada Tuhan sekarang, kita semakin tak ada Tuhan lagi. Silap-silap terjun tidak turun bawah. Tadi tak ingat terjun pun. Tapi sebab orang tu boleh nasihat, terjun. Jadi sebab tu, dalam hal ini, ilmu sangat penting. Sangat penting. Seorang adik baru mendapati, dia baru dapat tahu suami yang nikah seorang lelaki di Indonesia. Wanita dah sebulan nak baru nikah. Dia mengadu dengan kakak. Kak, sudah baru dapat tahu tadi. Kenapa abang kompon patutlah balik abang? Patutlah rajin sangat niaga di Medan. Oh, sebab rupanya niaga. Dia niaga sambil nikah Medan. Kakak tu, dia mengadu untuk cari nasihat. Tapi kakak tu kata apa? Itulah, aku dah kata dulu pasang bohong. Jaga je, nampak? Akhirnya jadi bohong. Kakak tu, kenapa? Sebab kakak tu baru bulan cerai. Orang yang tengah dalam keadaan begitu, kita minta nasihat, maka dia suruh cerai juga lah, sebab dia dah cerai. Dia dah cerai belaka. Allah. Sebab tu kena pergi jumpa pada orang yang pasti yang boleh bawa kita jadi lega. Kalau jumpa ustaz-ustaz, jumpa saya katakan sampun lah. Dan dia nak kahwin dengan suaminya, Allah kali hadap. Tak semua isteri tak mampu nak menghalang. Kita akan buat pedang, cubalah. Tidak-tidak dia maksudnya jaga. Jadi isteri buat apa? Ya Allah, jagailah suami aku, moga-moga dia jadilah syurga, ya Allah. Udahlah. Kalau jadi juga, maka Nabi kata, jangan jaga-jaga apabila kamu itu mati dalam keadaan tidak menerima qada dan qadar Allah, falaisa minni, maka mati dia bukan daripada golongan aku. Esok bangun nak duduk golongan satu. Sebab itu kita hakikatnya, kalau tanya saya kata siapa adalah tak apa. Sebab apa? Awak dah kahwin berapa lama? 25 tahun Ustaz. 25 tahun awak kahwin dapat bahagia tak bahagia. Masuk tahun 26 baru Allah duga. Kenapa Allah duga? Saat akhir hayat Allah nak ampunkan dosa kita dengan ujian dan dugaan yang Allah bagi. Maka dapat kebaikan. Kenapa kita sakit waktu tua? Sebab Allah nak ampunkan dosa. Sebab muda banyak dosa. Masa tua baru, muda awak sakit gaut, baru main haji. Gaut. Kiri kanan gaut. Dulu sebab masa muda, ciput aja. Bukan dekat ciput. Bengkak kaki. Dah tua, walaupun bengkak, dia mampu solat tahajud. Masa muda dulu sihat walafiat, mana dah solat tahajud. Sebab itu Allah bagi kebaikan kepada kita. Ya? Kalau kita dapat fikir, kita akan jadi insan yang lebih sangat-sangat berguna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Afala yaqilun. Kenapa kita mereka untuk berfikir daripada segala macam yang Allah beri kepada kita. Jadi wanita yang berkulit hitam ini datang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ada penyakit ayan. Yang apabila aku diserang penyakit ini, aku akan jatuh, tidak sedarkan diri, seumpama dirasuk, lalu terbukalah aurat tubuh badanku." Orang perempuan, dia terdedak, dia terbuka. Ya, maka di sini cuba tengok ya. Risau je, dalam keadaan dia sakit, terbuka aurat pun dia takut dosa. Kita tak payah sakit, tadi dah dia buka. Saja dia jalan. Udah kain selok, dah. Dan saja dibelah di tengah. Ini. Malaikat tu pening. Kejap tutup, kejap terbuka. Kadang-kadang manusia. Jadi orang ni kulitnya hitam, awak kulit putih lepak. Dia kulit hitam, dia sedar diri. Dalam keadaan dia sakit itu pun dia takut. Maka apa yang dikatakan di sini, dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak Tuan doakan semoga saya ni sembuh penyakit saya?" Maka Rasulullah SAW kata, "Boleh. Tapi sebelum aku doa, aku nak tanya kamu. Saya nak beritahu kamu bahawa sakit kamu ini, jika kamu bersabar, dia adalah pahala dan ini penanda kamu akan masuk syurga."
Jadi kalau kamu nak doa, tak boleh. Aku doakan. Dan insya-Allah akan sembuh. Apa perempuan tu kata? Kalau macam tu, ya Rasulullah, biarkan saya sakit. Saya nak jadi ahli syurga. Cuma ubahkan doa saya. Ketika saya jatuh sakit, moga-moga Allah pelihara aurat saya daripada terdedah. Dia doa dia. Dia kata tak apa. Sebab apa? Di atas dunia kita bukannya lama sakit kita. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dah calon-calon kata. Dah habis ya. Tapi di sana kita takut sakit kita yang sangat berpanjangan. Sebab itu kita kena hati-hati. Melihat kepada hal ini, maka Nabi SAW berdoa, Ya Allah, Ya Tuhan, peliharalah aurat si orang ni, yang ketika dia jatuh sakit, Allah tutup aurat dia. Dia tak buka. Dia sakit tak? Dia sakit sampai bila? Sampai dia mati. Sebab tu, kalau kita melihat pada hal ini, maka hadis ini membawa kita supaya berdoa kepada benda yang lebih afdal dan lebih menguntungkan kita di akhirat nanti. Nabi kata, barang siapa yang ambil akhirat, maka dunia akan mengiringinya. Tapi kalau siapa yang ambil dunia, berkemungkinan dia akan ketinggalan akhiratnya. Jadi ambil akhirat. Jangan terpedaya dengan orientalis barat. Dan bukan orientalis barat. Hal pemikir Islam juga ada yang bersalah fikir. Dia kata ambil dunia separuh, ambil akhirat separuh. Itu bicara orang jahil. Sepatutnya kita ambil akhirat sepenuhnya. Kerana semua rezeki adalah hak mutlak izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah As-Sabah ayat 39, Allah katakan barang siapa yang menderma, yang memberi, membantu, maka Allah akan gandakan berlipat kali ganda daripada rezeki yang dia dapat, dan malahan dia tak sangka-sangka, tak tahu datang daripada mana. Kalau kita fikir, kita akan dapati bahawa Allahu Akbar. Sebab itu Imam Al-Ghazali, saya masuk dalam Facebook saya itu, Imam Al-Ghazali kata dalam kata-katanya, dalam mutiara katanya, dia kata bahawa apabila kamu melihat seorang kanak-kanak, fikirlah bahawa beruntungnya dia sebab dia itu tak banyak dosa. Kalau dia mati untuk syurga. Tapi kita yang dah tua bangka ya, sudah banyak dosa, kiri kanan dosa. Maka kalau mati silap masuk neraka. Itu husnuzan atau perasaan terbaik. Kalau kamu melihat orang tua, maka fikirlah bahawa Allahu Akbar, banyaknya ibadat dia yang telah dia buat. Sedangkan aku belum banyak ibadat lagi. Kalau dia mati masuk syurga, kalau aku mati entah bagaimana. Kalau kamu melihat orang yang sakit, maka kamu perlu fikir bahawa Allah sedang mengampunkan dosanya. Bagaimana dengan aku, dosa yang belum terampun. Maksudnya, jadi semua yang kita pandang, kalau kita dapat bicara bahawa Al-Quran Asy-Syifa wa Rahmah. Al-Quran itu penyembuh dan juga rahmat kepada orang beriman, maka semua akan dapat baik. Demam, tak apa. Kaedah Rasulullah buat apa demam? Mandi 3 pagi turut-turut dan mandi air sejuk. Bukan pakai water. Apa cakap sejuk? 3 hari turut-turut, 3 pagi turut-turut. Bangun pagi tu, kalau boleh, sebelum subuh, 10 atau 15 minit sebelum subuh. Sekarang subuh masuk 6-9 minit, lebih kurang itu lah. Ya, maka 10 atau 15 minit sebelum subuh, mandi dengan air sejuk biasa. Tak payahlah buat batu. Sejuk biasa je lah. Air sejuk biasa, insya-Allah 3 pagi turut-turut akan hilang demam. Tak baik juga, buat apa? Ambil inai lumur sifat inai itu adalah menyerap kepanasan keluar daripada badan. Dia menyerap. Dan paling tidak awak dapat keberuntungan. Lampu merah tak payah sihat. Semua kebaikan yang dicerita oleh baginda Nabi SAW. Yes, cuba kalau kita lihat di sini, maka apabila orang tu kena rasuk, kita nak kata apa dengan dia? Jangan fikir bahawa dia itu jahat. Tidak. Fikirkanlah bahawa dia itu sedang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awak sihat tak? Awak sihat sangat. Kopi kat mana? Kat situ je. Dewan kat mana? Kat sini je. Sampai tak sampai. Tu awak sakit sebenarnya. Kan? Dia tadi, dia sakit zahir tapi dalamannya sihat. Tapi kita takut kita ni sihat zahir tapi dalamannya sakit. Jadi hati-hati yang bahagian dalaman itu. Kata Ibn Qayyim, tidak sedar diri itu terbahagi kepada 2 perkara. Yang pertama, dia dirasuk oleh roh jahat, iaitu jin maupun setan. Dan yang kedua, kerana dia itu dicampur aduk bahan yang kotor dalam hidup dia. Ada 2.
Ya, satu dia kena rasuk, dia jadi mabuk, dia jadi gila sebab apa? Sebab roh jahat. Satu lagi sebab dia yang menggilakan diri dia. Dia minum arak. Dia minum air ketum. Kalau balik kulit kecil orang kampung saya, orang kampung kenuri kahwin, sudah jadi hukum wajib minum air ketum. Orang kampung. Masjid dah tak ada orang, tinggal 4 kelas, 4 kelas tu je. Yang ada pun umur 75 ke atas, semua pakai tongkat lah. Tak ada seorang pun tak pakai tongkat. Sebab ada yang pun 4 orang je. Semua rasa cukup lah ke masjid. Tapi masa minum air ketum, keliling tu rumah suri, 3-4 orang. Tu dia. Kita pilih benda yang tak betul. Ya, ini yang terjadi. Kadang-kadang kita kata nak balik kampung lah, cari ketenangan, rumput balik kampung. Jadi keberantakan. Bukan ketenangan. Balik kampung, sampai ke kampung orang cerita tu kat ujung tu tak keluar. Yang itu kena masuk penjara, yang itu baru 3 orang, yang itu 7 orang. Semua dah ada ke? Yang risau kita. Akhirnya nak ingat duduk 3 hari tak jadi, hari tengah je. Sudah celok-celok balik. Sebab pun tak ada. Kita pergi ke masjid. Maghrib kan? Maghrib lah, selamat sikit. Kiri kanan ni ada lagi. Siapa duduk memang ada jalan. Ada pergi ke masjid, ada tu lah yang 4 orang tadi. Dia orang tengok, Am balik. Itu panggilan masjid dari kampung. Anak Pak Angan dah balik. Itu kan ya. Maka dapatlah jadi imam. Tapi jadi imam kepada tu yang kita dengan Quran dulu. Ada yang umur yang muda pergi ke mana? Yang muda semua ada kat karaoke. Tahu dekat kampung apa jadi? Ramai orang pakai motor roda 3 tu yang dia orang nak jaga tanam apa tu. Malam maghrib, dekat nak maghrib, dia start motor, bini juga dalam. Pergi karaoke. Sampai betul ke mana? Ni duduk dalam motor roda 3. Tapi dia karaoke ni. Bawa pergi karaoke. Allahu bukan ada orang India tak ada. Orang India semakin cemerlang di kampung. Orang India semakin banyak pelihara lembu. Semakin banyak. Ya. Orang India semakin banyak buat projek-projek IKS ni. Ya, yang kecil-kecil ni. Orang Cina semakin kuat dari sudut pertanian di kampung. Sebab itu kalau kita bicara, kita jumpa orang India semakin banyak, orang Cina dan orang India semakin banyak masuk universiti. Tapi orang Melayu semakin ramai dalam pusat terhenti. Sungguh. Kerana kesian kita balik kampung sangat-sangat kesian. Kena pergi kahwin, wajib ada joget lambak. Wajib ada karaoke. Sampai pukul 3 pagi. Kesian. Udahlah orangnya miskin. Udahlah orangnya berantakan. Udahnya harta semakin kurang. Semua tak ada ilmu jauh. Tapi dia pembawa diri dia semakin jauh dari Allah SWT. Kita kat Pekan ni, pandang sini dengan azan, pandang sana dengan azan. Tengok handphone pun azan yang mesti. Kan ya? Nak baca Quran buka, yang kita cakap tadi kan ya? Sekarang tak ada excuse nak baca Quran. Handphone. Kalau awak boleh download lagu canggih-canggih kat dalam tu, kenapa tak download Al-Quran masuk dalam? Baca boleh, semua boleh, tak ada masalah. Dan kita hari ini lebih beruntung daripada orang berada di kampung. Dan orang kampung hari ini juga masih lagi terpedaya dengan kepercayaan harus. Ya, apabila anak menangis, maka dia pergi jumpa dengan bidan akan ambil apa-apa, campur-campur ibu, 3-4 lain kat ibu. Kubur penuh. Baik tak? Baik. Kenapa? Ia bagi dia menangis setan. Jadi bila kita ikut cara setan okey. Orang ni dah terpedaya dah. Nampak Inilah yang perlu kita fikirkan supaya kita dapat kebaikan seperti mana yang disebut dalam hadis baginda Nabi SAW. Penyakit yang kita nak sebut hari ini bukan bercampur aduk hal ini, tapi kita nak cerita tentang roh jahat yang masuk dalam badan. Dan disebut di dalam hadis, Nabi kata syaitan ini boleh berjalan di dalam urat darah manusia. Sebab itu dalam hadis cerita Nabi kata kalau nak masuk tandas hendaklah tutup kepala. Orang perempuan senang, tudung ada. Kan orang lelaki bisa sikit. Jadi orang lelaki kena simpan apa-apa dalam bilik air tu. Nak masuk topi ada di situ, nak pakai topi. Walaupun tak nak pakai topi. Itu kan dia. Kenapa? Dalam hadis itu kajian daripada seorang profesor di Britain.
rupa-rupanya mendapati bahawa logik dan dia kata orang Islam suruh tutup kepala ketika dia buang air kecil atau buang air besar. Sebab ketika saat kita menelan sama ada buang air kecil atau buang air besar, maka liang-liang rumah kita akan terbuka. Dan ketika itulah betul kata hadis Nabi bahawa syaitan betina dan syaitan jantan kencing dan berak dan masuk ke dalam urat darah manusia dan dia berjalan dalam urat darah itu. Akhirnya walat jadi lambat, makin lama makin tinggal, puasa pun tidak sekejap, aurat pun tak boleh jaga, makin hari makin leka dan itu. Sebab makin banyak kejahatan dalam tubuh badan kita. So, kena jaga lah. InsyaAllah yang tu benda penting tu. Dan itu juga sebahagian daripada cara untuk kita mengelak daripada kerasukan. Penyakit rasuk ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Yang menjadi masalah adalah mereka yang tidak berpegang kepada petunjuk Allah dan sunnah Nabi SAW, dan ada orang yang tak terima keyakinan terhadap ada kerasukan. Ya, ramai lagi orang tak terima. Ya, Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahawa wujud. Sebab apa wujud? Sebab begitu firman Allah dalam surah Al-A'raf, Allah kata innal ladzi nattaqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa bila mendapat gangguan daripada syaitan, lalu dia ingat pada Tuhan dan lalu berwaspada. Hidup diam-diam ingat, ya Allah, dah aku tak telefon mak kat kampung. Sejak hari telefon kawan saya dah ajak pergi pasal malam. Mak lupa dah lama tak maju. Ya, maka yang melalaikan kita siapa? Syaitan. Maka kita balik kembali betulkan apa yang perlu kita betulkan. Kemudian dikatakan di sini bahawa Al-Zamakhshari dan Al-Khatimi menyatakan bahawa sesungguhnya rasukan ini adalah kerana manusia itu leka. Rasukan ini adalah kerana manusia itu lupa, dan rasukan ini adalah kerana manusia itu lalai daripada menjadi hamba yang taat kepada Allah. Okey, satu bab. Satu bab lagi dia kata dia hebat. Dia sangat baik. Solat tahajud, jaga aurat, jaga makanan, tapi dia dirasuk juga. Itu menandakan dia sedang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedang diuji dengan kesakitan. Dia sedang diuji kenapa? Allah nak menguji tahap mana kebenaran amalan dia dan iman dia itu. Moga-moga dia menang dalam ujian tersebut, dan ketika dia mati dakhala al-jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa ada perhisaban apa-apa. Oleh itu, sebagai manusia kita, terutama orang perempuan ya, rujuklah kepada hadis tadi, ya, hadis wanita yang berkulit gelap itu, maka katakanlah pada diri kita, moga-moga kita akan dapat kebaikan supaya kita tidak terganggu daripada kehancuran-kehancuran yang dicipta oleh syaitan, yang dibuang oleh jin-jin yang derhaka kepada agama sendiri. Ya, cuma saya selalu pesan kepada diri saya dan semua dalam bab rawatan Islam, tolong jangan terpedaya dengan rawatan yang klik-klik, yang tak dapat diterima di akal. Jangan itu penipu. Jumpa 1,000, jumpa 2,000. Hasilnya itu. Dan ingat, Islam mengatakan hukum haram ketika dia membaca ruqyah dengan meletakkan harga. Haram hukum. Bila kita pergi kata pusat rawatan fulan binti fulan, katakan gitu, ya, pusat rawatan begini. Tapi bila kita pergi, ya, daftar aja dah kena RM40. Apa pasal daftar RM40? Risit tu cuma beli pun RM1 je risit. Dia tunai jatuh berapa sen je. Nampak? Akhirnya kita niat tu. Baca tepuk belakang banyaknya jin. Dia kata banyaknya jin. Ni kena buat semaya hajat ni. Dia punya semaya hajat. Dia kata 40 orang semaya hajat, seorang RM40. Ya. Jadi banyak juga lah ni. Sudah 40 orang semaya hajat, dia kata ada seorang tak berapa makbul. Dia tambah 50 orang. Sampai bila akhirnya yang pergi buat rawatan tu isteri. Isteri sudah 3 bulan rawatan, habis beribu-ribu, berjangkit pun dengan lelaki. Lelaki tak ada benda sebenarnya. Berjangkit, rupanya awak bukan awak punya. Saksa ni datang dengan lelaki lah. Dikait lagi, dia boleh ambil untung. Akhirnya kita ditipu. Kenapa kita ditipu? Kita malas berfikir. Orang Melayu sangat malas berfikir. Jadi saya katakan bahawa
Tak apa kurangkan zikir, tapi perlu banyak zikir. Kurangkan zikir tak jadi masalah ya. Zikir sedikit tapi tepat mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita zikir apa? Bila kata berdosa, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Nabi baca yang tu 70 hingga 100 kali. Kita baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Berapa kali? 3 kali. Kenapa? Panjang no. Anda tak buat pendek. Nabi kan suruh buat pendek. Tapi kita buat panjang. Dah macam lagi. Ya. Jadi kesilapan kita adalah kita tak dapat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaedah inilah yang diambil ruang oleh penipu-penipu yang ada hari ini. Macam-macam dia kata, ambil air daripada 7 kolah masjid. Sudah kolah tu banyak dengan lumut dah. Dia ambil kolah JJK dah 3 tahun tak masuk. Sebab sudah ada air sekarang. Pergi ambil dulu. Siapa suruh ni air kolah masjid? Air awak kat rumah pakai penapis lagi. Apa lagi susah? Tapi kita tu berdaya. Macam-macam ambil 7 jenis bunga. Campur bunga tu, bunga ni, campur. Lepas tu buat mandi. Jaga-jaga takut ada kepercayaan syirik kat dalam sana. Ya, jadi hati-hati. Belajarlah kita bertepatan berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan yang akan datang, kita akan bicara tentang